Seterusnya, saya akan menyatakan berkenaan sejauh manakah usaha kumpulan kami untuk menghasilkan inovasi. Pertama, kami telah pun mencari kelengkapan untuk membuat inovasi seperti bahan masakan. Misalnya, keenam ahli kumpulan kami telah pun terlibat untuk pergi ke sebuah pasaraya untuk mencari bahan masakan seperti makaroni bagi dijadikan sampel makanan atau tester kepada golongan sasaran. Yang kedua pula, kami juga telah memasak untuk menyediakan sampel makanan atau tester kepada kumpulan sasaran tersebut, misalnya seperti makaroni goreng untuk dijadikan sebagai tarikan atraktif bagi mereka. Yang ketiga, kami juga telah mendekati golongan sasaran untuk melibatkan mereka. Misalnya, kami juga telah berusaha dari segi mendekati mereka bagi melibatkan mereka secara tidak langsung. Kami juga melibatkan pelbagai bahasa seperti Melayu, Cina dan India. Yang keempat, kami juga telah membawa makanan yang berskala besar atau lebih banyak daripada tester. Misalnya sebelum ini kami hanya membawa tester dengan berskala sedikit, tetapi pada hari yang memerlukan pengagihan makanan, kami telah membawa makanan secara berskala besar. Yang kelima, kami juga telah mencari video yang bersesuaian untuk memberi kesedaran kepada golongan sasaran. Seperti yang diketahui bahawa kami telah pun meminta golongan sasaran setelah mendapat makanan bagi mengimbas QR code untuk memberi sedikit maklum balas berdasarkan video atau rakaman yang telah disediakan berkenaan dengan keburukan penggunaan bahan plastik. Kami telah memilih untuk menggunakan tester makanan bagi menarik perhatian pelajar dalam kampus untuk menjalankan kemping bersama kami. Kemping ini dijalankan menggunakan konsep komplayan dengan teknik food in the door. Selain itu, inovatif kreativiti kami ialah kami telah menggunakan Google Form sebagai feedback yang boleh disampaikan oleh pelajar yang menjalankan kajian ini. Kami banyak mencari maklumat dan membuat rujukan berdasarkan jurnal artikel yang boleh didapati di laman internet seperti Google Scholar, Elsevier, Frontier dan sebagainya. Menerusi jurnal artikel itu juga kami bandingkan edaran yang lepas macam mana. So, apa yang akan ditambah baik untuk kaitkan dan aplikasikan dekat pelajar di Kolej Kediaman. Jadi, apa yang kami dapat, pelajar di Kolej Kediaman dan juga makanan percuma ni memang sangat sinonim. Jadi, di situlah timbulnya inovasi pemberian makanan percuma untuk meningkatkan kesedaran penggunaan bekas makanan dalam kalangan pelajar di Kolej Kediaman. Kami juga melakukan kerja lapangan seperti tangkap gambar keadaan tong sampah yang semestinya mencemari persekitaran kolej akibat penggunaan bekas makanan plastik yang berleluasa. Kemudian maklum balas yang diterima oleh para pelajar yang sertai aktiviti kami ini boleh menjadi bukti bahawa inovasi yang dilakukan oleh kami ini berjaya memberikan kesedaran kepada para pelajar mengenai kebaikan menggunakan bekas makanan sendiri dan juga keburukan sekiranya menggunakan bekas makanan plastik terhadap persekitaran. Di pembelajaran kendiri, saya mula sedar bahawa setiap bekas makanan mahupun botol air mempunyai simbol tersendiri dan mempunyai risiko yang tersendiri. Bukan itu saja, saya juga belajar mengenai jenis-jenis pencemaran. Malah, saya juga mengetahui bahawa penggunaan bekas makanan dapat mengurangkan pencemaran. Daripada tugasan ini, saya dapat belajar cara berkomunikasi dan approach pelajar lain yang berlainan kaum dan juga berlainan kos yang saya ambil untuk melakukan perubahan tentang penggunaan bekas makanan. Dan saya juga belajar untuk menjadi lebih kreatif dalam menghasilkan sesebuah video perbentangan. Dan saya juga dapat menggunakan aplikasi yang pelbagai untuk menghasilkan sebuah video yang lebih menarik. Saya pada yang saya dapat pertama ialah saya menjadi lebih tidak mengambil ringan tentang penggunaan plastik yang semakin luas di kalangan pelajar sekarang. Yang kedua, saya belajar untuk menyusun masa saya untuk melibatkan diri juga dalam menyiapkan tugasan ini walaupun saya sibuk dalam badan beruniform. Yang ketiga, saya belajar tentang betapa pentingnya berkomunikasi dengan ahli kumpulan itu sendiri untuk menyiapkan tugas ini supaya perjalanan tugas itu jadi lebih lancar.
Apa yang saya belajar daripada tugasan 2 ini, saya belajar bagaimana untuk menghampiri atau mendekati individu-individu yang tidak pernah saya tegur atau tidak saya kenali. Ia seperti melaksanakan sesuatu perkara yang belum pernah saya lakukan, dan ia mungkin seperti promoter-promoter terhadap produk-produk tertentu, dan ia memberikan pengalaman baru kepada saya. Apa yang saya belajar melalui inovasi ini sudah tentunya dari aspek kebaikan. Secara tak langsung, saya juga menyedari tentang keburukan dalam penggunaan bekas makanan plastik. Selain itu, saya juga belajar bagaimana untuk mengenal tentang kod-kod yang ada pada setiap bekas makanan yang sudah tentunya mempunyai ciri-ciri tersendiri. So, apa yang saya dapat dalam tugasan ini adalah lebih cakna dengan penggunaan bekas makanan sendiri, dan apakah keburukan guna bekas makanan plastik pada diri kita dan juga persekaran, dan juga mungkin saya boleh cuba untuk praktikkan perkara ini dalam keseharian saya, ubah habit yang dulunya selalu guna bekas makanan plastik kepada guna bekas makanan sendiri. Dan yang ketiga, saya belajar betapa pentingnya bekerjasama dalam satu kumpulan sebenarnya, supaya kita boleh jadi lebih bertanggungjawab. Dalam melaksanakan inovasi yang telah kami nyatakan, dapat saya rumuskan bahawa terdapat beberapa halangan dan juga cabaran untuk kami melaksanakannya. Yang pertama, di mana pemberian tester itu sendiri, kami perlu memujuk atau menghampiri pelajar-pelajar tidak dikenali untuk merasai tester kami. Ada di antaranya yang agak acuh tak acuh, dan kami perlu menerangkan satu persatu tujuan kami melaksanakan perkara tersebut. Selepas daripada pemberian tester, kami perlu memujuknya untuk membawa bekas makanan sendiri sekiranya mereka mahukan makanan percuma. Di sini, tidak semua pelajar ingin mendapatkan makanan percuma dengan membawa bekas. Kemudian, step yang ketiga di mana kami meminta mereka untuk mengimbas QR code tersebut. Ada di antaranya yang mengimbas namun tidak memberikan feedback ataupun maklum balas daripada perkara tersebut. Ada di antara yang mengimbas kod pula memberikan maklum balas yang pendek dan ringkas sahaja, tidak seperti yang kami jangkakan. Ini kami telah melakukan beberapa rujukan daripada beberapa laman web. Antaranya ialah rujukan yang telah kami dapat ialah melalui berita Astro Awani mengenai tahap kesedaran punca sampah plastik tidak terurus. Ini dilakukan bagi mengukuhkan pengolahan isu kami. Juga ada membuat rujukan tentang bahayanya plastik terhadap kehidupan seharian. Rujukan ini telah dibuat untuk melihat betapa bahayanya plastik sampah itu yang boleh memberi kesan yang sangat negatif untuk diri dan alam sekitar itu sendiri. Dan yang terakhir, antara rujukan yang telah kami lakukan ialah mengenai keselamatan bekas makanan untuk penyimpanan panas. Rujukan ini adalah digunakan bagi melihatkan betapa bekas makanan itu memberi manfaat kepada seseorang berbanding penggunaan plastik itu sendiri. Sumbangan yang telah saya berikan dalam kumpulan ini ialah saya telah mencadangkan untuk menggunakan teknik foot in the door dalam konsep compliance dalam menjalankan kajian. Bukan itu sahaja, bagi tugasan pertama, saya telah menyiapkan ataupun menyelesaikan bahagian report cadangan penyelesaian yang bersesuaian dengan konsep. Saya juga melibatkan diri dalam perbincangan kumpulan dan juga melibatkan diri ketika kajian dijalankan. Bagi tugasan 2, saya telah menghuraikan inovatif kreativiti yang telah dilakukan oleh kumpulan kami dalam menjalankan kajian. Saya juga ditugaskan untuk berkongsi feedback pelajar daripada kajian yang dijalankan. Dari segi sumbangan, saya telah melibatkan diri dalam setiap perbincangan yang berkaitan dengan tugasan 2. Dan saya juga melibatkan diri dalam penghasilan video inovasi. Dan yang terakhir, saya bertanggungjawab sebagai seorang editor untuk menghasilkan video perbentangan ini. Antara sumbangan yang saya lakukan ialah saya membantu ahli kumpulan saya untuk menanyakan doktor tentang masa yang doktor free untuk kami bertanyakan mengenai tugasan ini. Saya membantu ahli kumpulan saya untuk menambah baik idea tugasan kami untuk menampakkan proses itu lebih baik daripada sebelumnya. Saya bantu menghuraikan isu pengolahan kajian kami dengan lebih jelas dan terperinci untuk memudahkan pembacaan semua untuk kajian kami. Sumbangan saya ialah merakam video tentang mengenai penjelasan pengolahan isu, pemindahan ke diri saya, sumbangan saya, dan terakhir ialah mengenai rujukan.
Antara sumbangan saya dalam tugasan kedua adalah yang pertama, melibatkan diri dalam membeli barang-barang basahan untuk makanan atau tester tersebut. Yang kedua, melibatkan diri dalam menghasilkan inovasi. Yang ketiga adalah membuat video untuk menjelaskan antara slide yang kami miliki. Yang keempat adalah membantu rakan-rakan lain untuk menghasilkan video dalam mesyuarat atau perbincangan. Antara sumbangan yang telah saya sumbang adalah membuat bahagian sendiri berkenaan sejauh manakah usaha kumpulan ini untuk menghasilkan inovasi. Selain itu, saya juga terlibat dalam pembincangan dan terlibat secara tidak langsung dalam menyiapkan tugasan ini. Bila sumbangan untuk tugasan dua ini, apa yang saya lakukan? Yang pertama, terlibat dalam perbincangan kumpulan, menyediakan tempat untuk ahli kumpulan berbincang secara atas talian, bertanggungjawab untuk edit